Okay, satu lagi yang paragrafnya. Minta isi ya. Yang ini attendance untuk hari ini. Okay. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir. Okay, hari ini kita ada rekod sikit lah. Ini untuk keperluan kita rekod. Sama juga dulu tak perlu rekod. Sekarang tak perlu ada rekod lah. Okay. Training hari ini berjalan selama 8 jam lah. Tempoh dia 8 jam. Daripada pukul 9 sampai pukul 5 petang. Okay, 5 petang. Dan kita akan cover hari ini adalah tajuk dia agak berat lah. Tapi kita try go through one by one. Okay, adalah national system. So semua dah makan? Belum. Salah soalan ni kot. Kenapa? Kalau belum makan, saya difahamkan oleh Tuan Ismail tadi memang ada pengisian kat situ kan. Ada pengisian kat situ. Okey, jadi untuk tidak membuang masa, saya nak ada muka baru. Boleh tak saya kenalkan? Macam ni, saya dah jumpa. Tuan dari mana tuan? Tuan dari Departmen mana? Sama? Sama. Okey. Processing receiving lah. Okey. Tuan Ismail, okey. Check kan? Check dan F&B. Memang tak slide. Nombor tak cukup satu lah. Itulah. Tapi tak apa kan? Sampaikan dia internal halal komiti juga kan? Ada apa lagi yang diperlukan? Tak ada. So internal halal komiti ni sebenarnya wajib lah. So lepas ni wajib lah memakai FN lah. Okay, tak apa, nanti kita go through one by one. Benda semua kita akan faham. Siapa yang perlu sebenarnya ada dalam komiti. Dia ada requirement, ada yang wajib. Okay? Dan ada spesifik untuk hotel. Nanti kita akan pergilah satu persatu. Session hari ni, ada sudah rekod session hari ni santai je. Santai je, santai. Tak adalah performal ke siapa nak video. Gila tujuan kan, tak perlu minta izin aku tak perlu. Okey, dan kalau ada pertanyaan, soalan, tanya terus. Okey, pertama sekali ingin saya tekankan jugalah kita punya COVID rising kita punya COVID rising. Okey, so jaga diri sendiri lah. Saya pun pakai mask tadi, tapi bila nak cakap ni tak boleh kan pakai mask lah. Kita mata ni kan, tak boleh nak pakai mask, tapi jaga diri sendiri lah. Okey, betul ada SOP baru ke? Wajibkan mask ke? Tak ada kan? Macam sama lah. Tak ada keluar kan? Dia nak pakai mask boleh tak? Tak ada. Tak ada kata tu pakai mask. Tak maksud. Temperature masih kat depan dia. Tak ada dah. Dia tak ada dah. Tak ada tu berdiri kan? Pandai lah. Macam tu lah. Pandai lah. Okey. Okey. So kita pun dah agak lambat lah. Okay, sebenarnya training halal sistem ni dia memang 2 hari lah sebenarnya. 2 hari sebab dia adalah workshop juga sebenarnya. Dia ada teori dan kita buat sekali. Dia buat sekali kan. Itu yang dia makan masa lah dan small group sahaja kan. Tapi tak apa, kita punya adalah 1.5 day. So dekat meja tuan-tuan perempuan ni ada tentatif lah tentatif. Boleh tengok apa yang kita cover kat sini. Okay, first sekali researcher, test, ice breaking lah. Test ada. Okay, kemudian kita akan intro, kemudian ada. Okay, pukul 10 hingga 11.45 kita akan go for general requirement khas lah. Okay, general requirement khas, kita akan go for manual, halal policy, halal executive, internal halal committee, halal internal audit, kemudian kita akan break lah. Okay, 10 minit. Kemudian kita akan sentuh berkenaan halal risk control. Ini yang kritikal lah, ini yang kita perlu tengok betul-betul. Raw material control, yang ini pun perlu. Halal training, macam ni adalah halal training. Traceability, health review,
laboratory analysis serta documentation and records. Kemudian kita akan masuk kepada general requirement of ISCS. ISCS ni dia bawa khas juga kan, tapi dia tak berkenaan dengan hotel lah. Hotel dia lebih pada alat sistem. Dia tak perlu develop ISCS. ISCS ni very simple. Dia untuk micro dan kecil, cakap micro dan kecil So kita akan lunch, ada lunch. Okey, kemudian kita akan sambung selepas lunch specific requirement for halal action system. Ini spesifik lah. Ada spesifik dia untuk contohnya hotel spesifik. Tak kira lah kecil ke besar ke, hotel dia memang spesifik. Rumah sembelihan dia ada dia punya spesifik dia. Restoran, salah satu cawangan apa dia punya requirement. Kalau lebih bertiga apa requirement spesifik. So lepas lunch kita akan buat spesifik untuk hotel. Okay. Okay, scheme for F&B, food and beverage, cosmetic, pharmaceutical. Okay, kita akan pilih yang tak berkaitan consumer goods, medical device, scheme for product drainage. Kemudian kita break 15 minutes, kopi ke apa. And then baru kita sambung, kita habis dengan Q&A dan kita wrap up untuk day 1. Okay, so yang day 2 ada kat belakang lah, boleh tengok Okay. So nota ada di meeting masing-masing, ada nota. Attendance boleh pas. Okay, biar pas kat kau. Okay. Attendance ada, nota ada. Okay. Dan last sekali, perlu scan masuk dalam WhatsApp. So sepanjang 2 hari, 1 hari setengah ni, kita punya communication apa semua dalam ni lah. Kalau ada dokumen ke apa, saya akan pass masuk dalam tu. Kita pergi saja. Ini untuk program setengah ni je. Apa-apa berkaitan program 1 hari setengah ni, saya akan maklum pada lagu. Memang kena scan automatic masuk kan? Dah ya lah. Lepas tu nak kena scan tak? Ada masuk kan? Masuk. Betul grup halal sudah sistem. Okey. Okey. So kalau semua dah masuk dalam grup, okey. Okey, kita boleh start kita punya modul lagi bilang okey, halal action system. So bila kita cerita pasal halal action system, Chef, boleh tolong saya? Apa yang Chef faham tentang halal action system ataupun bahasa Melayu ni ya? Sistem jaminan halal. Okey. Apa yang Chef faham? Halal ni apa yang saya tahu untuk besar. Okey. Daripada keselamatan, daripada penyediaan. Okey. So yang paling penting penyediaan lah. Kalau bahasa Melayu mesti semua dengan betul lah. Okey. Nampak dia dengan betul. Macam apa?
dalam kitchen ni sistem dia lah. Sistem dia lah. Sistem dah. Kalau contoh dalam freezer saya, apa yang dekat atas, apa yang dekat bawah, tengah-tengah, apa yang dekat bawah, apa yang tak boleh. Kan sebab apa yang saya tahu halal ni keselamatan pun kita ni halal juga. Betul. Kan? Kalau kitchen berlubang pun dia tak boleh. Betul. Kitchen berair pun dia tak boleh. Betul. Itu dia masuk dalam halal ni sebab kita tahu halal ni besar. Keseluruhan. Terima kasih. Mr. Kim, boleh? Boleh. Okay, apa yang Mr. Kim faham tentang halal assurance system? Seperti apa yang saya cakap tadi, yang pentingnya setahu saya lah, cara penyediaan pemakanan, raw material, cara dimasak, kebersihan dalam kitchen, keselamatan dalam kitchen, ini semua jatuh di bawah kategori halal. Terima kasih. Mr. Chew kan? Mr. Chew. Okey. Simon. Tu saya cakap, saya nama Simon. Mana Simon? Okey, Simon. Yes, correct. For your part in this organisation, macam mana you rasa you ada part dalam halal system untuk feasibility? Apa yang part yang you okay lah. Okay. Thank you very much. HPP ya, okay, HPP. Azwan. Okay, Azwan lah. Azwan apa yang ada pernah ada experience halal ke sebelum? Tak ada. So apa yang faham tentang halal system? Sistem yang halal. Yang sebelumnya saya buat kita beli barang daripada supplier yang provide halal certificate. Baiklah, sini. Yang dekat salah. Baru. Oh, okey. Oh, graduate. Nampak cuti sikit lah. Belum semari. Boleh cuma dulu. Okey. Jadi Tuan Ismail, sebagai selaku halal eksekutif, apa yang Apa tuan yang faham? SAS ni lah. SAS ni adalah satu sistem yang kita sutur kan. Dalam untuk mengawalkan dari start barang tu daripada manufacturer sampai kita serve kat orang tu, segala kebersihan dia, sumber dia, cara nak handling dia, teratur lah. So dalam sistem tu kita ada semua lah, training apa kan. Okey. So betul semua. So itulah yang sebenarnya kita nak tekankan hari ini. Sebenarnya kalau ada basic yang lebih, selama kita ada dalam ini. Bila kita pasal halal, okay, halal kan? Okey lah, kita halal. Apa jaminan dia? Apa assurance dia? Banyak restoran juga sekarang ni yang muslimah halal, kita halal. Apa jaminan dia? Apa jaminan? Oh, jaminan saya lah. Saya orang Islam. Mestilah halal. Kan? Mestilah halal. Okey, sistem apa kan? Tak ada sistem beli ayam boleh dah. Itu je. Jadi itulah pentingnya sistem jaminan halal. Bila JAKIM datang, kita datang JAKIM nak halal, apa jaminan, sistem jaminan ni pakai dekat hotel ni untuk mengatakan you boleh menghalal. Itulah yang kita bina aku. Maksudnya kita buat benda yang sepatutnya yang enak tu. Betul. Cara-cara kita buat. Kita nak mahu dengan dia ni. Macam mana? Apa sistem? Ada sistem tak? British system, dia adalah SOP. Return. Kan? Return. Sebab bila kita tak return, bila kita tak ada garis panduan, kan? Garis panduan ke apa, kita tak ada garis panduan, orang tak ikut. Kita boleh cakap, kita memang tak beli makanan yang tak dilogo halal. Okay. Mana prosedur? Prosedur tak ada. Kita just assume sahaja. Berani jamin, minggu depan akan ada barang-barang. Sebab tu kita kena ada sistem yang written, manual. As simple as letak kasut susut.
Kalau kita bagi tahu, kan, bagi tahu kasut masuk dalam ni, susun kat depan, susun letak kan. Tapi setakat bagi tahu, dia takkan, orang tak ikut. Sebab itu nature orang, dia tak ikut. Macam mana kita nak pergi ikut? Kita yang uruskan dia orang. Kita letak kabinet kasut kat situ. Letak kabinet kasut. Kabinet kasut pula ngam-ngam saja cantik susun kan. Kemudian kita letak satu sampel kat situ. Kat bawah semua clear. Orang datang automatik, dia terikut sebab dia ada sistem. Sama juga dengan kerja, kita ada employee handbook kan. Semua tak ada. Memang orang tak baca. Tak ada siapa baca benda itu. Cuma bila jadi isu, kau salah. Rasakan apa? Kita tulis. Jadi kalau tak ada benda ni, tak ada salah. Bawa masuk, bawa ke call, tak ada salah. Sebab cakap mulut je, cakap mulut, cakap boleh ni kan. Jadi, itulah tujuan kita kena belajar cara untuk bangunkan sistem jaminan halal pada hari ini, 1 hari setengah. Okey? Selamat datang. Saya ucapkan kepada semua. Ini saya explain sikit lah pasal Al-Barakah lah. Pasal Barakah. Okey? So, Al-Barakah Television ni kita ada banyak lah. Kita ada banyak support friendly lah. Okey? Dan Jumun Halal ni spesifik Al-Barakah ni semua buat training lah, cakap lah. Okay? So sebenarnya consultation apa semua and coaching semua ada Jumun Halal lah, kita panggil lah. Kemudian kita ada home based start. Home based start ni kita start masa sebelum just before PKP. Sebab masa tu banyak sangat macam cendawan tubuh yang buat sebelum tak tahu WhatsApp, tiba-tiba tahu WhatsApp, ini terus jual. Sudah dia orang cuma makan lah. Dia geng-geng ni lah. Semua sebelum ni kau tak niaga, tahun ni kau kena niaga pula. Dia apa ke? Aku belajar apa? Tak tahu. Tak tahu. Jadi banyak sangat peraturan makanan. Dan target dia sebenarnya bukan food safety sahaja, tapi lebih kepada entrepreneurship. Usahawanan. Okay? Banyak yang kadang-kadang dapat duit ke BSP, aku nak start niaga lah. Lebur, seperti macam tu. Lebur macam tu je. Sebab masuk dengan tak ada knowledge, tak prepare. Macam tu je. Okay? Chef, chef. Dapur jalan seperti biasa. Okey, mantap. Saya ingat orang tak makan tu. Okey, kita daftar dengan KKM. Kita ada buat khusus punya makanan lah. Daftar KKM untuk tu lah. Dan kita pun ada daftar dengan kewangan, GP, Masyarakat, MARA dan Malaysia International Halal Academy. So, Malaysia Halal International Academy inilah sebenarnya yang ditubuhkan oleh JAKIM untuk syarikat-syarikat yang panggil halal diversity lah. Macam Al-Barakah ni berdaftar kat sini untuk membimbing industri. Dia ada dua sebenarnya. Di bawah JAKIM ni ada dua. Satu dipanggil HPB, Halal Professional Board. Halal Professional Board ni sebenarnya untuk buat training dalam negara. MIHA ni adalah untuk membimbing konsultan sebenarnya. Konsultan untuk global. Bukan sahaja di Malaysia dan di luar negara. Dari mesti pelik kan, kenapa nak buat training tak? Sebenarnya dia ada training yang kita tak boleh buat. Halal competition training tak boleh buat. Halal exam tak boleh buat. Internal halal audit tak boleh buat. Sebab tu bila buat dengan kita, nanti tengok sijil kita tu kita collaborate dengan ada syarikat. Masih syarikat lah, tapi dengan dia tahun depan lah, tak tahu lah, Jakim dah lama cakap, tapi baru nak implement. Hanya college dan universiti sahaja yang dilantik sebagai halal professional. Kita tengok macam mana. Kita dah cakap, sebab industri macam you all ni, dia tak suka lecturer mengajar. Lecturer mengajar, bayar buku. Tapi bila tanya dia, itu tak tahu. Kalau buku cakap macam ni, you kena follow. Itulah yang kita pelik. Kita dah suarakan, tapi Jakim tetap nak macam tu, kita ikut saja. Okay? So, itulah dia tentang MIHA yang... Okay, MIHAS is event. Expo. Bila saya tanya, selalulah saya tanya, tahu tak MIHA? MIHAS. Bukan. MIHAS is expo punya. MIHA is Malaysia International Halal Academy. Satu macam persatuan lah. Persatuan di bawah ini banyak ex-Jakim, ex-para Jakim ada. Banyaklah semua yang pakar-pakar lah dalam halal semua berada sini. Dan saya rasa Al-Barakah dia kot yang banyak main di Malaysia.
Yang lain dia main di Korea, di Pakistan, di Kazakhstan, Russia, develop dia orang punya halal. Sebab dia orang tak tahu nak belah halal macam mana, kita nak start macam mana. Dia orang minority. So dia orang main di Korea. Suppose ni saya nak yang bawa halal competition training nanti. Adik saya pun dia dilantik oleh kerajaan Korea untuk develop halal untuk Korea. Dia orang embrace betul tau sebab dia nampak this is a new economy halal. Dia nampak. So dia orang nak Jepun satu lagi. Jepun dia orang nak betul menerajuti halal. Okay? So itulah sebenarnya perubahan BH ni. Dan saya dekat Daus kita 3 tahun lagi lah, kita slow-slow lah. Malaysia pun banyak lagi tak tahu salah kan. Banyak inquiry daripada Vietnam, Kemboja, daripada Laos, banyak inquiry. Kenapa? Sebab banyak Malaysia lah sebenarnya, banyak mungkin polisi Malaysia, banyak pelabur-pelabur tak nak buat kilang dekat Malaysia. Kilang makanan especially. Dia pergi Vietnam lah, dia pergi Sri Lanka lah, dia pergi Vietnam, dia pergi Filipina, sana labor cost murah. And then halal, dia boleh halal je. As long as halal, dan okay. Kemudian di antara kita punya yang kita rasa lah, ada sikit lah antara kita buat FTV yang semua lah. IKS, Subway yang punya. Subway ni antara terawal lah saya buat persediaan halal ni. Persediaan halal untuk Subway ni tahun 2011 saya ingat saya ikut Ustaz lah untuk ni. Kemudian hotel, so itulah, McDonald tak lah, McDonald train sajalah. Okay. Okay, ni tentang saya lah. Saya cerita sikit lah. Agak janggal juga saya melihat muka saya sebenarnya. Tetapi terpaksa lah saya menerangkan. Okay. Jadi saya latar belakang saya memang engineering lah. Electrical engineering. Itu yang kita minat juga kan. Tapi sebenarnya suruh ambil engineering ni ayah biasa kan. Zaman dulu kan. Ikut ayah pun buat apa kan. Ambil lah engineering. Okay. So social media. Saya berada di video ni je lah. Ini pun saya tengah buat YouTube video ceritakan pasal ramai pula yang suka pasal JLP tu. Pasal bahan mentah, saya dah cerita je lah kan. Sebab kalau saya nak ceritakan, berapa banyak je saya boleh cerita pasal halal. Saya boleh cerita, mungkin kalau saya cerita satu Malaysia, mungkin umur 90-100 tahun umur saya boleh cerita kalau seminar 3 hari. So saya buat video lah. At least kalau saya dah tak ada berhenti ke, boleh juga orang cakap kan. Ilmu manfaat, ya betul. Okay, so saya belajar 4 tahun, saya kerja dalam electrical setahun saja. Setahun setengah lah, setahun saya nak berhenti lah. Tapi bos saya suruh extend sebab tak ada orang masa tu. Okay, sebab saya realize, kita belajar 4 tahun, extend kesusahan kan. Bila kerja dengan kami telefon ni, kita ni sekadar menulis. Saya lukis apa yang engineer daripada Jepun buat. Masih ada lagi sebagai penjajah. Jepun ni, dia pandang orang Malaysia ni, ini apa saya rasa lah, you tak boleh design, you tak layak design. Kita design, you lukis saja. Cakap, sini kerja engineer kan. Kita memang lukis je. Bos saya pun lukis juga. Saya pun lukis, betul lagi you engineer one. Saya dan manager, you pun lukis je lah. Jepun memang macam tu. So, masa itulah saya ambil, saya dah boring. Dan saya venture kepada buatlah bisnes perfume saya buat, buka bonnet saya buat, bisnes kontrak pun saya buat, Unify, fiber, buka manhole tepi jalan, splicing fiber, itulah saya buat. Kemudian saya join 2009 saya join Abaka FNC lah. Ayah saya started sebenarnya sebab dia pesaing kerajaan daripada Islam Badari. Okay, kemudian dia start halal, and then 2012 itu saya take over lah. Sebab nampak dia macam tak nak buat je, tapi saya nampak potential ada. Masa tu lah saya kira berminat tentang food safety dan halal. Menarik. Kita tahu apa yang kita makan kan, rupanya teruk ni. Bila kita tahu kan, teruk ni. Tapi itulah kita berhati-hati dan memilih. Okay, so itu yang membuatkan saya hari ni lah halal consultant, entrepreneur dan business coach juga. Okay, so halal professional cert ni pun saya baru dapat
saya dah banyak experience kan. Executive ni saya baru dapat tahun lepas. Internal auditor saya baru dapat tahun lepas. TPT HMB Corp saya baru dapat tahun ni. Okay. Kemudian saya ada sedikit ilmu lah digital marketing. Okay, itu tentang diri saya lah. Okay. So ini course outline untuk hari ini. Kita akan go bukan untuk hari ini, satu hari setengah. Kita akan go one by one lah. Okay. Terus kita akan go introduction halal insurance system, general requirement, seperti saya terangkan tadi lah, specific requirement HAS, NISCS, evaluation assessment, internal halal auditing, growth activity, summary. Okay. Now kita go for introduction halal insurance system. Okay, semua masih di sini? Yes. Tadi macam ada 5 orang sini. Tapi macam 3 dah kira. Jasad dia ni. Tapi rohani dah macam ni. Dia macam tu. Dia ni saya kena selalu panggil tadi. Panggil. Sekarang ni semua lah. Yang penting anak buah buat kerja. Kita pun patut tas ada sekali nak buat. Ini hotel sekarang tengah penuh. Sekolah. Zia lah. Sekolah lah. Kalau malah saya pilih date ini. Saya boleh tak? Ini dekat Christmas tak boleh beli dekat ni. Nak apa? Nak result. Result lah. Semua yang tak ambil yang hari tu terlalu dekat sangat. Yang itu tak available. Kan? Dan sepatutnya perlu saya terang, sebenarnya sebelum kita pada khas ni, kita pergi awareness dulu sebenarnya. Awareness committee khas. Awareness dulu. Khas committee. Tapi tuan pilih khas tu hujung kan. Tak apalah, mungkin ada sebab. Suppose kita pergi awareness dulu. Basic dulu. Sebab ini saya tak ada kamu basic lah. Kita terus pergi kepada introduction khas terus. Manual terus. Kita pergi kan. Suppose kita pergi dulu kepada introduction system. Bukan awareness. Sebab dia buat semua lah. Tapi itulah sebenarnya sebab siapa rasanya yang ada experience lah halal, pernah bekerja di hotel yang halal ke, so tahu itulah sebenarnya sebab sebaiknya kita buat halal kepada sebelum barulah dia macam connect ikut ni kan. Ini kita pergi tak jaga dulu and then kita pergi awareness, tapi boleh je sebab kita semua ni adapt learning, kita betul kan, kita adapt learning, kita tahu macam mana nak susun kan. Okay. First yang penting sekali, ini saya pergi kepada general paling basic lah. Dalam awareness saya cerita, saya masukkan juga slide ni kat sini sebab benda ni sangat penting. Okay. Macam yang Syah cakap tadi lah, bila cerita pasal halal, dia sebenarnya adalah merangkumi keseluruhan proses sebenarnya. Macam ni. Ini sebenarnya. Jadi macam baru ni, malam tu saya pergi pada catering punya ni lah, proses catering lah. Dia tanya, apa yang saya perlu buat dalam saya catering ni supaya berapa banyak sebenarnya. Apa contohnya cold room saya perlu berapa, yang ni saya perlu berapa, yang ni saya perlu berapa. Dekat saya pun tak ada jawapan. Yang penting sekarang ni, kita nak dapatkan satu maklumat suatu makanan lah, food safety dan halal. Sebenarnya, kita nak dapat halal tu, dia dah ada kepanduan ni kan. So, kalau you ada satu problem ke, kalau you ada staff sikit ke, kalau you buat tempat sempit ke, boleh tak dapat kualiti macam ni? Kalau you boleh dapat kualiti, then cukup lah. Tapi kalau you tak dapat kualiti macam ni, then you kena ubah lah. Mungkin you punya courtroom dah sempit sangat ke, kecil sangat ke, mungkin you punya ruang kerja kecil sangat ke, you kena letakkan sikit ke, atau mungkin you punya staff kurang ke, you kena tambah ke. Benda tu you kena buat apa yang patut untuk dapat result yang kita nak. Okay, so inilah dia. Okay, ini pre-production label clear. So saya dah setting habis ni, dia agak tak sharp tulisan. Okay, ada dalam notes pun Okay, so pre-production label ni adalah sebelum tak ada satu hotel pun benda ni animal feed, fertilizer, breeding, cultivation practice, raw material processing, ini kita tak nampak pun. Yang kita tahu dah sampai dalam PDP. Betul tak? Yang ni sebenarnya perlu ada kontrol halal. So bila kita pasal halal adalah daripada farm to fork.
daripada farm lagi kita nak pastikan dia halal. Of course, kita tak mampu untuk buat macam tu. Sebab tu kita perlu dapatkan authority, dia yang check, dia yang sahkan. Kalau hotel mungkin berada di mana? Di inilah post lah. Post production label. Okay, post production label. Kita tak tahu macam mana ni packaging, kilang tu buat macam mana, sembelih macam mana, kita tak tahu. Kita dapat tahu dia hantar kita kat sini. Okay, so tugas Hakim lah sebenarnya, dia check kat sini. Dia check semua. Sebab tu dia kata, bila dia nak mohon halal, pastikan pengalaman semua ada halal. Sebab once dia dah ada halal, kita dah check lah. Kalau tak ada halal, kita pun tak pernah tahu dia dah check ke belum. So clear tu. Semua ni kena. So itu yang secara luas lah. Di dalam hotel sendiri pun sama juga daripada purchasing. Daripada purchasing tu sebenarnya ada satu critical point. Bila kita cerita khas ni, dia banyak critical point. Bila ada kita dah kena pasti critical point, kita kena cari solution. So critical point, saya istilah ada purchasing. Critical point dia, kita takut kita beli tu barang yang tak halal. Kita buatlah polisi, kita beli barang, mesti ada halal, mesti ada halal. Mesti ada halal. Tak ada halal, tak boleh ambil. Contoh, ada juga yang buat tak semesti halal. Kena ada dua benda ni. Satu halal, satu lagi dia mesti ada product spec. Sebab hotel mungkin barang simple lah, tapi ada setengah company tu banyak dia ambil export punya barang kan. Dia import barang, dia tak ada segala. Tapi dia product spec. So kalau company tu kata kita mesti ada barang yang sejalan je, baru ambil. Susah tu. Dia macam tadi kan cakap kan, pastikan semua halal. Nanti kita tengok, ada barang betul tak ada sejalan. Macam mana? Jadi dia tak boleh ada legit, dia kena ambil sama rata. Sebab tu dalam internet halal community, dia perlu ada setiap bahagian ni. Purchasing cakap macam ni. Purchasing macam ni. Tapi chef tak nak. Ini saya tak nak, rasa lain. Saya nak mesti brand ni. Brand ni tak ada logo halal. Tak boleh pusing kata. So sebab tu kita kena faham. Boleh dengan syarat ada benda ni. Okay, sebab tu lah penting kat sini. Okay. So boleh apa pokok? Ada soalan? Kita santai ni. Macam discuss je. Okay. Halalas need to find out during pre-production level and the farm during production and the up to the point where the food and product are displayed before consumption by the end user. End user tu macam saya dan tuan-tuan perempuan lah. Kita makan kat restoran kan. Okay. So now mari kita tonton video ni. Video ni penting kenapa kita beritahu sikit lah. Saya ada satu soalan. Tadi cakap dengan kita starting level space constraint itu adalah kriteria identification ke? Dia bukan kriteria, bukan direct kriteria. Tapi sebenarnya yang kita nak adalah output dia. Faham? Okay, output dia kita nak standard dia. Yang kita nak ni output. Okay? So, apa yang kita perlu buat untuk dapat output A? Output A ni contohnya halal lah. Halal punya kriteria. Okay? So, kalau worker disebabkan staff, contohnya staff tak cukup menyebabkan A ni jadi B. So kita kena tukar kat sini. Bukan tukar kat sini. Ramai orang objektif A ni kita boleh achieve lah. Kita tukar jadi B lah. B kita boleh achieve sebab kita punya reply kita ada ni saja. Dia tukar yang ni. Yang kena tukar ni, tukar ni. So, macam saya cakap semalam tu, kalau dengan existing punya operation, you boleh achieve macam ni, then okey lah. Kalau tak boleh, you kan tukar lah. You tukar sini, bukan tukar sini. Ramai orang tukar sini. Syarat halal kata ni, tak mahu kita tukar. Kita tak payah pakai ni. Sebab kita boleh mampu ni je. Yang ni yang kita kena tukar. What insurance does the
any establishment dia ikut semua staffing, pre-constraint dan sebagainya untuk mendapatkan, untuk maintain the criteria. Betul. Itu soalan. Itu lah. How macam mana pihak tuan make sure that this criteria is met to ensure that kita dapat A dan kita tak tukar kepada B kerana tak cukup constraint space tak cukup lah, staffing tak cukup lah, etc. Dia ada macam-macam alasan yang dia ada lah. Betul. Okey, senang je. Sebab yakin makan tengok ni. A ni masih A ke ataupun sudah bertukar jadi B? Macam mana dia buat ni adalah dia buat audit. Dia buat audit. Adakah dia mengikut garis panduan? Kalau ikut garis panduan, dia okey. Biasanya bila buat audit, dia akan datang 3-4 kan, dia akan check. Biasanya dia akan pergi kepada dia. Kadang-kadang kurang staff. Kadang-kadang kenapa hotel dekat Padang dia ada segi halal. Okay, dari segi halal kena audit, dia ada daging kambing kat dalam dia punya warehouse yang tak ada segi halal. Dah tak ada segi halal. Permit DBS pun tak ada, veterina. Setiap daging yang masuk di Malaysia mesti daripada logi yang diikraf oleh veterina Malaysia lah. Veterina tak ada, halal pun tak ada. Dan bila satu organisasi yang dah ada halal, bila masuk benda-benda macam ni, dia kesalahan serius. Kesalahan serius tu. Kita orang pula kena tarik sekali pergi ke JAKIM. Kita orang kena tarik kes besar tu. Macam mana masa tu, baru-baru dia isu kartel. Isu kartel tu kan, memang banyak. Jadi kalau JAKIM tak buat audit, kita tak nampak. So sekarang, bila JAKIM buat audit, A dah bertukar jadi B. Kenapa A boleh bertukar jadi B? Sebab prosedur ada, masih sampai. Okay, purchasing kata memang dia dah select benda ni. Dia dah select ambil dari syarikat yang memang akan halal. Okay, dia dah tugas dia. Receiving. Siapa yang receive? Staff. Staff yang mana? Staff yang ni. Okay, you receive dah ada record tak? Tak, saya tak ada record lah. Sebab sibuk. Banyak kerja, staff tak cukup. Ini apa semua. So alasan dia semua staff tak cukup. Saya sibuk, saya buat benda ni, bukan kerja saya patutnya. Saya pula kena buat benda ni, kena report apa semua. Ada beberapa balik lepas tu. Jadi bila balik sini, dia akan bagi tahu lah. Ini semua memang isu lah. Kemudian saya kena cek lah, adakah betul staff tak cukup? Adakah memang sengaja, memang tak nak ambil tahu ke, tak nak ikut prosedur ke apa ke. Banyak benda lah. Kemudian, banyak lagi dah staff contohnya. Apa lagi? Layout ataupun struktur. Contohnya, dapur macam ni, kita tengok lah, dapur ni kurang ni perlu refurbish ni. Refurbish, keluar kos lah. Keluar kos kan. Kita tak nak keluar kos. Kita tak nak keluar kos, kita buat asal boleh, ni, asalkan kita lepas. Sebenarnya, kita tukar ni sebenarnya. Kita tukar A jadi B, kita tak nak tukar yang ni. Tuan kena benda-benda lah. Biasanya, kalau yang ni okey, yang ni mesti okey. Tapi, dalam industri, mana dapat ini yang okey? Cun betul, susah. Jaranglah saya jumpa yang okey pun kadang-kadang pun berterabur juga, tapi susah. Sebab tu ini penting. Sebab tu bila organisasi besar macam hotel apa, dia kena buat data konsep. Kalau micro, biasa staff 3-4 je. Tapi ada masalah juga. Dia nak implement halal. Dia kena buat internet halal control system. Siapa yang buat? Bos. Ya, company GM. Dia punya founder. Siapa yang call customer? Saya juga. Hantar orang? Saya juga. Uli tepung? Kadang-kadang saya juga. Jadi susah dia nak implement. Dia kena ada staff. Dia kena ada admin. Even kalau kita pun, kita ambil klien yang siapa PIC saya nak tanya. Saya. You owner. Saya owner. Kita dah tahu lah. Memang WhatsApp ni tanggungjawab. Call lain tak ada dokumen, boleh dapat dokumen. So kita tak nak promosi. Dia kurang staff. Dia memang tak boleh implement halal assurance system. Dia tak boleh implement.
daripada purchasing, purchasing barang kan. Barang, saya buat satu klien, restoran, tom yum, special fish. Fish dia, tak ada brand, saya ambil daripada seorang owner di Thailand. Okay, dia memang buat di rumah. So now fish tu memang nak kena sialan. Saya cakap, dia tukar lah fish kan, atau beli macam ni tak boleh. This is special, secret recipe. So because of that, dia tak dapat lah. Dia tak tukar. Dan dia tak boleh disclose pun dia ambil siapa. So tak boleh lah. Masa tu nak buat dummy. Dummy contohnya, masa tu ada fish tom yum halal Tesco sebenarnya, brand Tesco kan. Yang tu boleh tak saya pakai ni. Saya letak kat saya punya dapur. Tapi sebenarnya saya pakai ni. Ini wajah dia. Saya tak buat lah. Ada benda yang boleh, yang kita boleh pegang mata lah. Ada benda tak boleh lah. Macam bubur cacah. Bubur cacah, Allah, mana ni yang sialan sekarang ada kot. Dulu mana ada nampak sialan. Sampai kita akan tengok pun takkan tak ada kot. Kita lepas je lah, bubur. Mana ada? Mana sunding. Mana ada jual lah. Bersama ni. Sekarang ada. Okay lah. Ada usaha kan? Iyalah. Lah company lain kan? Dulu memang tak ada. Tahun 2012, belancat. Tak ada budu, tak ada. Belancat. Satu company je. You banyak ada. nak dapatkan certain fikir daripada certain standard money, tapi you tak nak ikut standard dia. Tak ikut standard. You salah dulu. Jadi bukan isu pada ni. Dia isu pada ada agensi-agensi kerajaan yang tak boleh nak fulfill ni, dia create baru. Kita buat satu logo untuk Muslim saja, sebab bagi dia Muslim bohong halal lah. Dia ingat macam tu lah, kita buat satu logo baru. Logo baru, kita sebab jaki sangat, kita buat baru ni. Mana usaha? Itu kalanya lah. Bukan kali tak masalah. Ini bukan dia memang halal punya, ada risdah tu. Dia nak buat logo baru. Logo baru. Sebab apa? Sebab ramai usahawan IKS tak boleh nak dapat sialan. Kenapa dia tak boleh dapat sialan? Dia tak boleh fulfill semua ni. Buat kat sebelah rumah, potong sayur, bawa lantai. Dia, kalau sangat kita buat baru kan, kita sijilkan kepada usahawan-usahawan ni yang mana yang potong sayur bawa lantai, yang buat dekat rumah, yang apa, buat dalam masak ada kucing lalu, ada kucing kat rumah. Dia tak sijilkan lah. Orang nak tengok halal yang satu dah pakai. Bagus lah. Tapi Alhamdulillah lah dia tak jadi. Sebab lepas tu dia pergi discussion dengan Jakim explain lah bahawa halal ni bukan setakat orang Islam je. Dia kebersihan semua tu. So mungkin baru lepas tu dia faham dan tak jadi lah. Ada kalau tak salah saya ada 2-3 attempt. Terengganu, nak buat sendiri. Ada banyak lah attempt. Dan sebenarnya Jakim okey je. Ada banyak je IKS yang dapat halal. Micro keropok deco dia yang buat engage dalam rumah tadi proper lah. Ikut syarat. Okey. Satu dia buat je, jangan. Tak nak ikut standard yang ada halal lah. Bila tak laku. Kadang-kadang orang beli bukan sebab tu kan. Kadang sebab memang tak tahu ke apa kan. So maksudnya until today lah, sekarang implementation of halal certification dia banyak lagi loophole lah. Masih lagi dalam Ada. Kalau halal ni started dalam 1974. Okay, syarikat pertama, produk yang pertama dapat antara yang pertama lah dapat halal adalah Ajinomoto. Kemudian itu started. Kalau betul-betul serius dengan proper, itu 2001. Kalau tujuan untuk satu standard guideline, sekarang 2023 masih baru lagi lah sebenarnya. Kalau ikut dari panduan, boleh cakap komplit lah. Komprehensif. Tapi penuan pelaksanaan tak. Banyak yang kita buat untuk garis panduan, kan kita buat audit, kalau itu salah. Tapi kenapa bila Jakim audit dia tak ada NCR, maksudnya ada yang dia bagi can. Lagi-lagi company yang baru, first time mohon, banyak yang tutup mata. Mohon dulu, and then dia bagi saya sikit lagi. Mungkin dalam 10 tahun lagi, 20 tahun lagi baru split. So masa tu dah ada halal exec. Sekarang pun namun halal, ada exec baru dah exec. So lepas ni kan, banyak lah ada exec, dari dia lah. Banyak benda lah. Okay.
Kalau kita cerita pasal farm to fork tadi kan, farm to fork. Kalau ikut farm to fork, logistik, logistik pun kan ada. Transportation bawah tu kan, yang supplier hantar tu kan, itu pun kena ada segi bayaran. Tapi kalau kita nak tekan betul kena ada, mana ada berapa provider dia yang ada. DAQ cost lagi. DAQ sebab tu dia hanya tulis je. Dia akan beritahu ada tak audit apa supplier. Maksudnya dia hantar tu ada tak belanja. Dia hantar barang kita sekali, ada tak hantar dengan campur dengan non-halal. Terutamanya babi lah. Ada tak campur sekali. Kalau kata tak ada, dan okeylah sekadar itu sajalah. Kalau kata ada, kita kena baik lah tukar supplier kita ataupun cari cara atau boleh tak. Dia hantar hari-hari tu babi, tak hantar hari-hari Khamis je kan. Boleh tak? Jangan hantar barang air campur dengan Khamis tu. Contoh-contohlah sekadar itu. So, banyak lagi yang belum lagi. Logistik transportation tu, itu pun baru diperkenalkan I think dalam 2016-2015. Isunya apa? Isu Cadbury lah. Isu Cadbury kan. Cadbury isunya adalah produk SKU hazelnut bar kan. Masuk lab ada memang porcine punya DNA. Dia okay. So yang lain tak ada. Itu sahaja. Hazelnut sahaja. Yang dairy milk biasa tak ada. Yang apa ni kacang-kacang lain tak ada. So it happens that dia punya logistik yang bawa tu, dia punya container yang bawa kacang tu memang bawa babi juga. Itu je. So cross contaminate kat situ. So the kacang tu yang ada sebenarnya DNA babi masuk dengan tu. Sebab tu satu produk sahaja. So lepas tu adalah skill logistik. So dalam logistik ada 3, retail, warehouse dengan transportation. Okay. Cuma retail sahaja yang belum ada lagi. Belum ada orang nak halal sebab susah. Counter nak kena asing susah. Family Mart pernah nak cuba tapi saya rasa tak boleh, tak mencapai. Okay. So kejap ini pernah tengok tak video ni? Dekat YouTube.
paintbrushes. How to use, because apparently they're very suitable for making paintbrushes because they're hard to paint. I was not planning on showing you any meat, because of course most of the books meat, and you probably will know what meats they are. But I didn't want you to miss out on this one, because this, well, it's called portion control meat cuts, and this is actually sold in the frozen area of the supermarket. And what it is, it's actually steak. So this is sold as cow. But what happens when you filter cow, at least in the industrial sector of farming, they have all these little bits of steak fat that you can't actually sell as steak. So what they do is they glue them all together with sugar from pig fat into this really large sausage, then freeze the sausage, cut it in little slices, and sell those as steak. And this also actually happens with tuna skeletons. So with the steak, you might drink a beer. In the brewing process, there's lots of fatty acids in the beer. So to get rid of these fatty acids, some companies they pour the beer through a sort of gelatin sink in order to get rid of those fattiness. This actually also goes for wine as well. There's actually a company in Greece that produces these cigarettes that actually contain hemoglobin from pigs in the filter. And according to them, this creates an artificial lung in the filter. So this is actually a healthier cigarette. Injectable collagen, from 50-70s, collagen can be used for injecting into wrinkles. And the reason for this is that pigs are actually quite close to human beings, so the collagen as well. But this must be the strangest thing I found. This is a bullet coming from a very large ammunition company in the United States. And while I was making the book, I contacted all the producers of the products because I wanted them to send me the real samples and the real specimens. So I sent this company an email saying, hello, I'm Christy, I'm doing this research. Can you send me a bullet? And, well, I didn't expect them to even answer my email, but they answered, and I said, well, thank you for your email, we're interested in the story. Are you in any way related to the Dutch government? I thought that was pretty weird, as if the Dutch government sends emails. But, so the most beautiful thing I found in this, or I think is the most beautiful in the book, is this heartfelt. It's actually a very low-tech and very high-tech product at the same time. The low-tech bit is that it's literally a big heartfelt mounted in, and the high-tech bit was just a memory metal casing. And what happens is this can be implanted into the human heart without open heart surgery. And once it's in the right spot, they remove the outer shell, and the heart melts. Well, it gets this shape. And at that point, it starts to be this actually I called them up and I asked, can I borrow a heartfelt? And the makers obviously were really enthusiastic. So they were like, okay, we'll put it in a jar for you, we'll form it in, or you can borrow it, and then great. And then I didn't hear from them for weeks. So I called and I asked what about the heartfelt, and then they said, well, the director of the company decided not to borrow you this heartfelt because he doesn't want this product being associated with things. But the last part of the book that I'm showing you is renewable energy. I actually show that my first version in business use up to the last thing was still true. Well, it is because everything that can't be used for anything else is made into a fuel that can be used as a renewable energy source. In total, I found 185 products. And what this shows me is that, well, first, it's abuse to say all Doritos, things as absolute kings and queens. And second, is that we actually don't have a feel for all the products that surround us are made of. And you might think I'm very fond of things, but actually, well, I'm a little bit, but I'm more fond of raw materials in general. I think that in order to take better care of what's behind our products, so the livestock, the crops, the plants, the non-renewable materials, but also the people that produce these products, the first step was you need to know that they're there. Thank you very much. So dia menceritakan apa banyak rupanya. Okay. Muslim dia bukan
tanya soalan kita nak benda-benda yang pada kita macam tak relate pun kan, masa kita tanya masa kita. So masa kita dia punya aktiviti couple dia pakai daripada tulang lah. Tulang babi dia pakai tulang babi, tulang lembu ataupun tulang anjing lah. Kalau benda kecil China biasanya dia pakai tulang sebab ini yang paling banyak available. Tapi masalahnya bila tulang daripada lembu ke yang tak sembelih tak boleh pakai juga. Maksud sama juga. Okey. Kita tanya pinggan dulu hotel banyak pakai daripada fine China kan. Fine China. So yang tu pun daripada babi juga. Kualiti dia bagi bagus tadi kata kan. Dia boleh bagi kualiti yang bagus lah. Sebab tu kita tanya benda tu kadang-kadang kita apa benda ni kan. Tapi bila tengok video ni, rupanya banyak benda tu pakai kan. Saya ada tapi pun ada, kat bulat pun ada, dekat cat. Lepas tu memang dah biasa lah kan. Dah tahu dah. Jadi sebab tu lah kita dah tahu lah benda ni kan. Saya bahan-bahan juga sebenarnya, dia bukan tertakluk kepada orang Islam sahaja. Dalam makanan ni, dia kena juga kepada orang vegetarian. Ada orang vegetarian, contohnya orang Hindu, dia tak makan daging lembu kan. Tapi rupanya banyak makanan-makanan, bila dia tak label betul, dia ada kat situ daging rupanya. Ada trace. Ada trace. Kalau orang vegetarian memang tak boleh langsung. Orang vegetarian, minum orange juice. Orange juice, okey lah kot. Ada vegetarian sini. Kan? Orange juice, okey lah kan. Rupanya orange juice tu dia ada omega 3. Omega 3 dia benar. Dia beli ikan lah. Dia beli ikan. So, kita nak ingat benda tu tumbuhan boleh lah minum. Rupanya tak. Ada haiwan dekat situ. Jadi untuk vegetarian tak boleh. Jadi itulah cerita bahawa di sebalik sesuatu benda tu, ada banyak benda kita tak tahu. Okay? Okay. Ni tentu lah. Yakin gantung video halal sikit resepi. Ini setelah masa tu lah tahun berapa ya? Tahun 14 kot. Banyak kali dia kena. Kalau setahun tu saya 2-3 kali dia kena. Isu dia adalah bukan baru setahun yang halal lah. Orang kata perkara alkohol, arak dia. Tak. Isu dia adalah central kitchen dia. Central kitchen dia terlalu kotor. Sebab tu biasanya gantung ni dia pertama dia oling dulu. Tengoklah jenis salah. Kalau tikus dia biasa digantung terus. Kalau setakat kotor-kotor tu boleh lagi oling. Tikus si PKM gantung tu kan. Terus tikus bahaya boleh bawa tu. Kena ni kan. Okey. Biasanya kalau dah warning tak buat apa-apa, pergi sekali sama ada gantung. Tak buat tindakan. Okey. So ni lah Cik Beri tadi saya cerita coklat susu dengan kacang hazel. Kacang ni je. Kacang lain okey. Yang lain okey. Dia hazel. Puasalah dia kesal. So ada orang kata tipu lah apa semula sampai yalah kan jakit salah kenapa salah niat jatuhkan terus kali halal. Halal dia makan pun kena mati kan. So jakit pun tak tahu. Sebab tu jakit dia macam melentik lah. Dalam syarikat ni kena ada halal executive dengan harapan kalau dia ada apa-apa halal executive ni lah akan melakukan wrong doing seperti syarikat tu. So disebabkan ini sebenarnya banyak yang elderly lah, orang-orang yang berumur Muslim lah tak makan lah. Sampai sekarang tak percaya je lah, yakin tak yakin aku tak percaya, tak nak lebih pun betul. Berapa juta Cadbury ni spend untuk advertising, untuk menarik balik kepercayaan. Siapa yang keluarkan statement pasal ni? Jadi lab masa tu WhatsApp ada orang viral. Kita nak lab dia lah. Tak, dia lab KKM. Memang dia akan buat random check. So dia salah juga lah. Dia fikir expose kan. Tapi mungkin dia lupa. Bagi dia macam, weh aku makan Cadbury kan. Alamak ada babi lah. Dia tak nak kawan. Bila dapat kawan, tak banyak lah. Dapat balik lah. Kita pun dapat kan. Bawa sains je. Sains ya. Lepas tu dia nak nafikan bahawa ni tak betul lah. Apa semua ni. Photoshop lah. Dia internal human pun nak guru kan. Ini ada masa tu accept kan. Cepat lah. Masuk tu terus masuk apa semua. So kalau perasan masa lepas tu dia buat iklan. Iklan dia adalah iklan kalau tak salah saya dia pakai Siti Nurhaliza lah. Apa dia bayar tak tahulah. Kan? Makan coklat di suasana kampung. Semua pakai baju Melayu tradisional. Macam makan balik batik kan. Dia nak balik. Balik apa ni kepercayaan masyarakat ni. Bapa banyak rugi lah. Semata-mata sebab ni sahaja.
apa ni, back viral pun tetap viral. Tengok back viral juga lah. Back viral is still viral lah. Tak juga. So ni back viral ni, tapi banyak dia spend untuk dapat tarik balik. Okay? Sebab tu kena jagalah. Dan sebab tu lah kena training macam ni. Tahu kepentingan. Okay? So yang ni masih baru lagi tapi rasanya dia dah saya tak pasti dah lift up ke belum. So ni sijil halal syarikat ayam Hapseng digantung 3 bulan sehingga 30 November. Kat Singapura ni supplier manufacturer ayam terbesar kat Singapura. Okay? So dekat sini dia berapa banyak dah dia rugi. Dia satu rugi. Satu, bila kita faham kita nak dapat sijil halal, kita perlu dapat supplier halal. So bayangkan kalau hotel ni ambil ayam daripada dia. Dah satu hal pula nak cari supplier lain. Betul tak? Berapa banyak syarikat yang bergantung ayam daripada dia ni dah kena cari supplier lain. Saya rasa tempoh waktu ni memang ayam mungkin naik harga ke apa kat Singapura sebab dia terbesar ni. Kat situ. So mana-mana yang syarikat yang ada halal daripada MUIS, ada halal daripada MUIS yang pakai ayam dia kena tukar supplier immediately. So susah. Susah. Okay, sebab tu dia halal ni dia chain punya ni lah, supply chain tu kena ni lah. Kena tengok. Okay, sebab tu kalau ayam kalau boleh jangan ambil satu dua je. Kita kena ada backup ambil ni lah. Okay, purchasing dahulu kot. Okay. Buat kat rumah sembelihan gagal ikut protokol. Ni kami emaskan ni rasanya di Australia lah. Tahun bila tu. Ini pun tahu sebab pekerja dia betul. Pekerja dia balik Malaysia, dia kata saya dah tak tahan sebab saya dah tengok benda ni memang ada halal, tapi sebenarnya adalah dia lemaskan kambing tu, bukan sebab sembelih, sebab lemas, mati sebab lemas. So dia bagi tahu, dan lepas tu terus yakin pergi dan tarik balik sekian. Okay? Tiba saya orang sebelum lepas ayam tu lepas kambing. Ni kambing lagi up lah. Berapa lama dia kambing? Tolong sama ada kolam ni. Okay. Ini menjong physical processing. Okay. Masa dry ni ayam pula ni. Tarik balik langkah prosedur lah. Ni langkah prosedur lah. Okay. Ini 3D factory. Sini halal tu lah ditarik balik. Yang ni pun sebab foto lah. Okay. Ini ayam. Okay, yang pertama pernah dari proses ayam lah. Yang kritikal dan lebih sikit tadi lah. Yang banyak kritikal lah sebab banyak kesaran di pasaran kita ni ayam yang sebenarnya tak disembelih. Bukan saya tak disembelih dengan betul. Foto. Dia buat di kawasan-kawasan bengkel macam tu. Kawasan-kawasan Ceru kan. Kita pun tak tahu operasi apa. Tutup dia holding apa semua. Operasi dia pukul 3 pagi. Pukul 6 tu dia dah. Dan lesen pun tak ada. Bila lesen tak ada, kerjanya foreigner pun tak ada typhoid, tak ada khusus apa semua. Bukan itu sahaja. Dia punya sistem pembuangan dia pun, itu yang masuk pabrik, masuk sungai yang mencemarkan apa semua, yang buat clog, air bikin sistem apa semua. Ini dah tak ada lesen apa semua. Sebab tu, in term of pricing, memang dia boleh fight lah. Dia boleh fight lah. Tak ada apa namanya kan? Dia tak ada bayar semua apa staff pun bayar ambil dia tak bayar apa semua ni. So memang murah lah. In fact ada klien kita yang ambil pakai ayam macam ni pun. Ayam dia ada Penang. Dia punya kilang kat Sungai Buloh, ayam ambil sampai dari Penang. Cakap Penang jauh ni murah ke dapat? Memang murah dia kata. Ada sialan tak? Saya dah minta dah 2 bulan tak bagi. Biasanya 2 bulan tak bagi memang tak ada lah. Cakap memang tak ada. So cakap you kena tukar. Cakap tukar. Okey lah. Dia tukar. Tapi harga ni ada yang ambil dari Thailand pun ada. Memang harga dia murah. Okey. Okey, halal insurance management system, also known as HAS, was first introduced in 2011. 2011 baru diperkenalkan HAS ni. Sebelum ni tak ada. Itu pun tak ada cara macam mana. Dia bagi tahu suruh buat. Macam mana tak buat, ada contoh tak ada. Contoh yang paling kita boleh dapat adalah daripada Indonesia. Kita berterima kasih lah sebab dia buat khas, kita ambil contoh daripada dia. Saya ingat masa tu tak ada orang cakap contoh, dia yang buat. So kita pakai
dua benda ni. Internal Halal Control System, IACS, okay, dan Halal Assurance System HAS. Benda ni boleh download percuma saja di website Hakim. Okay, available. Okay, implementation of this MHMS plays the responsibility to the company or applicant to ensure every requirement for mentioned application is being complied to at all time. So, sebab tu bila dah ada MHMS 2020 ni, kita kena ikut dan wajib ikut lah. Contohnya kena ada hazard exam, kena bangunkan manual task macam hari ni, sebab tu dia train hari ni untuk bangunkan manual task. Okay, so basically ni lah dia. MHMS ni je dia. Okay, dia bagi dua. Untuk industri kecil, lepas tu dia kena buat ICS. ICS ni simple saja, dia perlu ada polisi halal, dia perlu ada raw material risk control, kemudian boleh pesanan traceability itu satu. Okay, tapi khas untuk industri besar dan sederhana, hotel, dia perlu buat benda ni. Yang ni yang ramai orang pening nak buat lah. Okay, bila dia ambil halal executive punya training, dia mesti kena buat benda ni. Itu assignment dia. Assignment dia lah. Okay, belajar 10 hari. Okay, tapi kebanyakan yang saya jumpa, keluar daripada training, memang tak boleh buat. Memang tak boleh buat. Training tu kan? Saya ada beberapa dia lah yang telefon saya. Dah attend 10 hari, dah belajar buat training. Tapi panggil konsultan. You kena tahu belajar buat dia semua. Saya tak faham apa. Ada yang call saya petang. Daripada Melaka. Saya spender ni. Naik motor ni. Spender ni tak kering ni dia. Saya daripada KL ni. Hari ke-8. Hari ke-8 halal executive training. Hari ke-8. Bos saya memang hantar saya untuk belajar buat halal. Kemudian balik dia pula halal untuk restoran premium di Melaka. Tapi serius. Lepas 8 hari saya rasa saya tak boleh buat. Spender saya tak kering ni. Jika naik motor sekali kan. Memang lah. So bila saya attend sendiri halal executive training, barulah saya faham. Sebab halal executive training dia punya modul dia cerita untuk company besar. Company macam Nestle. Kita ni hotel tak relate. Hotel, lepas tu ada yang restoran berangkai, tapi di cerita tak boleh relate. Besar sangat. Polisi sampai 3 stage kat kena. Dia orang dah antara ISO. ISO model. Ini memang boleh mesti ni. I join now. Come. So sebab tu lah saya tak terkejut ada halal exec yang balik dia tak boleh nak bangunkan manual sendiri sebab dia jam dengan belajar lain yang ajar pula teori dekat orang industri, kemudian yang apa ni yang dia punya environment lain. So paling mudah untuk first biasanya first kan develop kan saya panggil lah develop, kemudian dah develop dia akan baikilah dari masa semasa. Okay? Okay, kita akan apa ni belajar istilah-istilah lah terkait dengan halal assurance system. Okay, internal halal audit. Okay, inspection, audit plan and implemented by the company internally to ensure compliance with the requirement of Malaysian halal certification. Okay, internally dirancang, implement, plan, dirancang. So syarat untuk syarikat yang halal at least once a year you kena buat internal audit. Internal audit. Kena buat pun lah internal audit. Okay? Supaya apa? Padam-padam. Supaya kita nak pastikan bahawa yang kita tu maintain tetap yang A. Masih A. Halal the requirement. Okay? Laboratory analysis. Specific analysis as supporting procedure to implement verify halal. This one kiranya perlu. Saya rasa F&B hotel tak perlulah. Kalau yang buat produk biasanya dia akan buat lab analysis. Ataupun biasanya kilang-kilang ni dia ada pakai machinery. Machinery ni dia ada biasanya dia ada bulu tau. Hujung tu ending tu dia ada pakai bulu tau. Bulu tu kalau dia minta dengan kilang
dengan producer, dia tak dapat nak come dengan produk spek. Biasalah kalau beli kat Shopee ke apa, kadang-kadang customer support kau tak dekat lah. Dokumen tak ada. Kita tak dapat khabar. Kita tak tahu bulu ni bulu daripada sintetik ke atau daripada haiwan. Kalau haiwan apa? So dia akan hantar lab lah. Hantar lab untuk verify. Kalau tak nak hantar lab, nak dapat zero, tukar terus. Tukar je pada lain. Okay? So halal executive. Okay, halal executive ni an individual who is responsible in ensuring halal compliance in a company or premise. Halal executive shall fulfill the stated condition. Muslim, okay? Ismail, okay? Citizen of nation, okay? Dan permanent position, kemudian minimum qualification in diploma of halal management, ada. Any qualification equivalent with it or minimum experience of 5 years in halal management. Yang ni je. Yang agak ada juga kan. Tapi tak apalah. Pass level kan. Pass level. Okay. He a holder of halal executive certificate from halal training provider registered under HCB. Dah daftar kan? January kan? Yes. January kan? Ya, minggu kami dulu. Okay, very good. Okay, halal control point. Point of determination of halal control which needs to be identified, implementing control and contamination can be prevented or eliminated to ensure halal compliance. Sebab tu bila saya hotel ni, saya tanya apa, biasanya ada set alkohol tak? Ada set arak tak? Kalau arak, itu satu critical point. Kita kalau tengok pula arak tu datang ikut mana, kalau tengok pula lembungan. Kalau tak ada, senang. Okay. So kita nanti kita akan bunuh one by one lah. Kita kuat kan? So internal halal committee, the committee who is appointed officially and in writing by the top management of the company are responsible for developing, implementing, monitoring. Inilah tugas you all ni. Okay? Developing, implementing, monitoring and controlling the effectiveness of us. Okay? And compliance over the requirements of nation halal certification. Okay? Internal halal auditor, an individual appointed by IFC who is qualified, experienced and competent to carry out internal audit. IFC boleh nanti appoint halal auditor ni, dia syarat dia kena halal exec. Kenapa? So sekarang ni agency hanya ada satu saja halal exec. Okay? So IFC tak boleh nanti Pak Ismail sebagai internal auditor untuk audit dia sendiri. Tak boleh. Melainkan hotel ada dua halal executive. Satu halal executive yang aktif adalah Pak Ismail. Satu lagi contohnya adalah Tuan lah. Halal executive dekat contohnya lah. So boleh nanti IC boleh nanti Pak sebagai internal auditor untuk audit kerja-kerja Pak Ismail. Itu boleh. Okay. Ataupun satu lagi cara nanti saya terangkan lah. Sampai topik itu lah. Halal risk control, method of halal recipe definition and halal risk management plan developed and implemented by the company application material to control and ensure halal risk can be avoided and effectively managed throughout the halal supply chain. So, tadi kita dah halal control point, halal risk. So, apa kita punya control? Kita punya apa method kita pakai untuk control halal risk tadi? Okay? Traceability. Okay, the ability to identify and trace raw materials and products through each stage include receiving, processing, storage, distribution and others along halal supply chain. So, saya cakap tadi lah, hotel tiba-tiba audit nampak kambing dekat dekat freezer ada yang tak ada halal. Macam mana? So dia kena buat macam mana boleh masuk dalam ni? Siapa yang in charge dekat storage? Ada in charge tak? Ada. Okay, apa rekod dia? Barang masuk ada tak? Ada. Kemudian receiving ada tak? Ada. Rupanya dia tengok purchasing rupanya salah order. Kita jumpa lah. So mesti boleh trace. Bila kita trace, dia mesti ada record, mesti ada return. So benda tu dah kita develop dengan khas. Okay? Halal training. So this is part of halal training lah. Implementation of specific training relating to halal design and implemented by the company
Pelafanan hari bulan, halal witness. Kompetensi Jenuriyah. Pada ada tayang? Siapa dia? Puan Alia. Magalia, 15-16. Sini kan? Sini, okey. Yang 28 dulu. 28. Oh, sebab tak buat lah. Sebab dekat dengan FMB. Dekat. Kita buat dekat Long. Level 23. Oh. Sampai level dia orang takut ada polisi panggil boleh pergi tolong dia. Okay. Okay. So HAS manual, a document developed by company or applicant as HAS implementation guide. Ini yang kita suppose habis training ni kita dapat ni lah. Develop dia. Okay. Okay, nombor 11, halal risk management plan, set procedure and document for planning plan developed to manage and control halal risk, which include the following elements: halal control point, halal risk, control mechanism, corrective action, record. Control mechanism ni contohnya lah, ada hotel yang dia memang serve alkohol, dia serve arak lah, tapi dia punya laluan suppose kena asin, laluan nak lain. Tapi dia satu je ni. So, apa control mechanism dia adalah dia buat kita pakai ni ikut time. Nak bawa arak hari Rabu pukul 10 sampai 12 saja. Ini saja untuk bawa arak, pakai lift sama. Okay, untuk makanan lain, selain daripada itu. So, kena communicate lah dengan supplier. Dia datang timing saja. Time lain tak boleh accept. Itulah control mechanism. Bukan tak boleh. Boleh. Tapi macam mana kita control benda tu. Okay? Corrective action and lastly record. Record ni penting. Okay? Competent authority. Okay. Saya tanya Pak Ismail lah. Competent authority di Malaysia. Orang halal siapa? Zakir. Lagi? Bawa dia kerja Ais apa ni? Jaiz lah. Tanya negeri. Negeri yang. Betul. Okay. Dia sebenarnya tiga dan dia bukan bawah. Okey, Zakir ni Majlis. Majlis ni Majlis Agama Islam Negeri. Zakir ni Jabatan Agama Islam Negeri. Dia bukan bawah. Dia sama level. Sama macam majlis yang jabatan. Majlis. Main. Dia Majlis ni sebenarnya untuk collect duit. Zakir yang buat kerja, bayar tak bayar. Majlis Agama Islam Negeri. Okey, Zakir ni macam Keras Selangor, hantar Zakir. Sebab tu, bila dia sama, ini sebenarnya datang sama masalah halal di Malaysia. Sebab Jakim dah buat standard. Jakim Selangor kata kita nak tambah. Kita ribut. Banyak sangat kepala sebab Jakim berada di bawah istana negeri. Jadi kuasa. Johor, kita buat training ni, Jakim accept. Johor tak accept. You nak buat, you buat training dengan syarikat ni. Kita nanti. Boleh banding. Dia buat law macam tu. Padahal dalam manual halal dah bagi tahu dah. Boleh pakai sijil kita. Boleh. Tapi Johor kata tak nak. tu yang keluarkan sejarah tu Jakim ke majlis negeri. Kalau sijil halal, tu tak sakit. Dia ikut kalangan yang Jakim lah. Suppose lah. Tapi Jakim mesti cakap, dia orang yang kuasa. Dia orang ni bukan di bawah. Dia sama level. So yang saya dengar sekarang Sabah pun nak buat macam tu, Majlis Agama Islam. Kalangan negeri dia persekutuan lah. Sebab tu lah kalau amat banyak sebenarnya KL cerita macam ni, Selangor cerita macam ni, Perak cerita macam ni. Tapi benda-benda lah, benda yang kebanyakan benda ni sama lah. Bukan kata dekat sini babi tak boleh, kat sana babi boleh tak. Kebanyakan benda ni okey lah. Tapi benda-benda biasanya melibatkan duit lah. Training kan, kalau tak boleh kita disyarikat kita sendiri. Internal halal community chairman, an individual who is qualified, competent and responsible to lead IAC and appointed by the company's top management. Okay. Halal policy, a commitment statement on halal assurance and direction of the organization company which is being documented as guide to every party in complying with the requirements of Malaysian halal certification. Kemudian 15 has revision. Okay. The process of scrutinizing evaluation
monitoring and verification by top management of the company toward HAS implementation. Memang nanti kita akan buat HAS, tapi HAS tu bukan tamat kat situ sahaja. Dia akan boleh berubah-ubah. Memang keras ke? Kan ada orang makan ni. Nak makan. Habiskan je lah sampai 19 kan? Okay. Sampai 19 kan? Okay. Analysis system has a set of procedures being used by the organization company to achieve the objective in maintaining assurance. So, ni analysis system lah. Set of prosedur kan? Kalau ni jadi, apa nak buat? Kalau pembelian, apa nak buat? Kena ikut. Okay. Internal halal control system jadi untuk mikro dan kecil. Okay, Malaysian halal management system and integrated management system that is designed, implemented and maintained by the organization company to manage the products and services to maintain halal assurance to internal halal control system ICS and HAS. Okay, so satu Islamic fencing. Okay, kita dah faham selama ni sama kan? Sama ni. Kita boleh je. So step 2 dipanggil. The process of cleansing the body, clothing, venues, tool, equipment that come into contact with menghalalkan najis, mainly dogs, pigs, and then sandals, by rinsing, possible, ni dah ada prosedur dah. Okay, so dengan prosedur ni pun kena ada dalam HAS. Okay, dan ini prosedur untuk buat benda ni secara syariah. Bila prosedur lagi kat Selangor macam mana? Kat Johor macam mana? Dia kena panggil orang jais untuk menyaksikan bahawa kita dah buat. Macam itulah. Okay? Tak ada saksi. Okay, sudah habis. Kita masuk ke topik 2 ni. Kita minum. Oh. Habis tu. Balik cek gula. Balang ni. Nak puasa tu. Dia lah pin nak stop jap. Dia 2 jam. Ni baru sejam 26 minit.